Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis yang berbahagia, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sihat? Kabari waras? Alhamdulillah. Wis mangan? Wis, alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi tadi adalah 17 Ramadan. Malam ini kita dah masuk 18. Tapi 17 Ramadan ada beberapa peristiwa yang cukup penting. Antaranya adalah pada tahun 2 Hijrah berlakunya satu peperangan yang amat penting dalam Islam, iaitulah Ghuzwatul Badar. Sebulan yang lepas saya bawa jemaah umrah saya, ada sebahagian besar tak nak naik bas daripada Mekah ke Madinah. Dia orang nak naik bullet train. Ustaz, laju Ustaz ke Madinah ni RM300, zup 3 jam sampai. Kalau naik bas 5-6 jam, 5 jam. Saya cakap kepada jemaah, bukan senang kita nak singgah ke Badar yang Rasulullah SAW pernah menjejakkan kaki di situ dan pernah berhari-hari qiyamul lail memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam peperangan Badar. Yang peperangan Badar ni asalnya Nabi SAW nak ambush atau serang hendak saja, nak ambil harta-harta yang telah dirampas oleh musyrikin Mekah, yang mana ketika mana mereka berhijrah tinggal harta-harta di rumah. Abu Sufyan dan kuncu-kuncunya Abu Jahal ambil harta umat Islam, dibawa berniaga ke Syam, dan dalam perjalanan pulang Nabi SAW ambush nak pergi ambil balik. Jadi sahabat Nabi ni semua lebih kurang dalam 300 orang, tak bersedia pun, bukan nak berperang pun, tak ada alatan perang. Unta kuda adalah 2-3 kuda aja. Unta dalam 70, sebab ramai kan. Unta ni perlahan, nak berperang susah, kena kuda. Bukan untuk berperang. Ketika mana Abu Sufyan mengetahui kedatangan Nabi SAW, maka Abu Sufyan yang akhirnya meluk Islam, tapi ketika itu belum meluk Islam, dia mengarahkan seorang untuk ke Mekah segera untuk mendapatkan pertolongan. Maka Abu Jahal pun bersedia dengan bala tentera 1000, tuan-tuan, bala tentera yang lengkap dengan peralatan perang, dengan kudanya, kuda perangnya dan macam-macam lagi. Dalam mereka berjalan, ketika mana Abu Sufyan, oh rupanya Nabi SAW ni bukan datang nak berperang, datang nak ambush. Oh, tak ada masalah, hantar balik utusan, beritahu dekat Abu Jahal, tak payah datang, kami boleh selesaikan. Tapi Abu Jahal ni, tuan-puan, dia Rasul Mutakabbir, bapa segala kebongkaan, riak takabur. Dia belagak, dia kata apa? Tak apa, kita akan menjatuhkan Muhammad dan Islam. Kita akan berkampung di Badar salasati ayamin, 3 hari. Kita akan sembelih unta-unta, kita akan berpesta di Badar, kita akan menyambut kejayaan dalam peperangan Badar, mengarahkan orang Islam. Kita akan memanggil wanita-wanita untuk menari-menari di depan kita. Tuan-tuan, Rasulullah SAW, sahabat ni rasa gementar lah. Asalnya nak pergi ambush, habis peralatan tak ada, nak perang lagu mana? Nabi SAW bincang dengan para sahabat, ni macam mana nak buat ni? Tusyaru ilayya ayyuhan nas, beritahu pada kami apa pendapat kalian. Ada seorang muhajirin kata, tak apa ya Rasulullah, kita berperang. Tapi muhajirin ni dah berbelas tahun dah bersama dengan Nabi, dipukul, diletak batu, dikacau di Mekah. Jadi mereka kuat. Yang Nabi nak dengar adalah kata-kata orang Ansar. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az, wanita lelaki yang muda, berusia 30-an, memeluk Islam pada umurnya 31 tahun lebih.
dan matinya tak pun mencecah 35 tahun. Tapi tuan-puan, umurnya 4 tahunnya dalam Islam, tetapi khidmatnya untuk agama begitu tinggi tuan-tuan, sehingga akhirnya dia meninggal dunia dalam peperangan yang lain. Ittazza arsyur rahman. Dalam hadis Bukhari, malaikat Jibril turun dari langit ke-7, turun ke jumpa Nabi di Madinah Munawwarah. Apa yang berlaku hari ini ya Rasulullah sehingga bergegarnya arasy Allah? Nabi SAW menjawab, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'az. Hari ini bergegarnya arasy Allah kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Tuan-puan, ketika mana jenazah Sa'ad bin Mu'az ni nak diusung ke perkuburan Baqi', Jannatul Baqi', yang mana 10,000 para sahabat keluarga baginda dikebumikan, sampai hari ini masih ada tuan-tuan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, sab'una alaf malaikah, 70,000 para malaikat mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az yang hidupnya dalam Islam hanya 4 tahun tuan-tuan. Allah, bagaimana kematian kita tuan-tuan? Adakah kita diiringi dengan jumlah malaikat demikian jauh tuan-tuan? 70,000 malaikat mengiringi jenazah, dikebumikan di perkuburan Baqi' Madinah. Dalam matinya dalam peperangan syahid, bergegarnya arasy Allah kedua, hebat sampai tahap begitu kematiannya, diiringi 70,000 para malaikat, keempat dikebumikan di perkuburan Baqi' di Madinah, Jannatul Baqi'. Nabi SAW mengatakan, innalil qabri daghtatan, sesungguhnya kubur ini adanya hempitan. Hempitan kubur ni ada tuan-tuan. Dia tak kira orang beriman, orang yang tidak beriman, semua kena. Lau najaha la najaha Sa'ad bin Mu'az. Kalaulah berjaya seseorang daripada hempitan kubur, maaf, yang berjaya itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun diuji oleh Allah dengan hempitan kubur. Para ulama bahas, adakah hempitan kubur min azabil qabr? Tidak. Hempitan daghtatul qabri laysat min azabil qabr. Hempitan kubur itu bukanlah daripada azab kubur. Tuan-puan, sebab dia melihat orang yang berada di situ. Kenapa Sa'ad bin Mu'az yang beriman pada Allah, umurnya 4 tahun dalam keimanan pada Allah, diiringi 70,000 malaikat dikebumikan di Baqi', kenapa kena kubur itu menghempit? Rupa-rupanya tuan-tuan, tanah bumi ini menghempit Sa'ad bin Mu'az kerana merindui tubuh badan orang yang beriman. Tanah ini menghempit kerana mencintai, nak merasai tubuh orang yang beriman. Bukannya dihempit kerana menyiksa, tidak, tapi kerana merindui tubuh badan orang yang beriman. Sejauh mana kita tuan-tuan? Sebab itu, ketika mana soalan ini ditanya kepada Sa'ad bin Mu'az yang merupakan antara orang kanan pemimpin Aus ketika itu, orang Ansar, dia bangun, adakah kau nak dapatkan pandangan kami ya Rasulullah tentang Badar ini? Ya, bala. Ada setengah riwayat kata ajal. Apa kata Sa'ad bin Mu'az? Kami akan bersama denganmu ya Rasulullah. Kami sudah berbai'ah denganmu. Sebelum tu bai'ah, perjanjian Aqabah 1 dan 2, maknanya dah bersetuju untuk bersama dengan Nabi SAW. Tapi apa yang menyayat hati saya tuan-tuan, saya kalau bawa itu, saya bawa jemaah saya kat Badar, meniti air mata semua orang. Tuan-tuan mungkin tak rasa feel sebab kita bukan kat Badar. Tu saya bawa sekarang ni visa turis. Kalau tuan-tuan pergi umrah, kalau boleh, kalau tuan-tuan tak pernah pergi ke Badar, singgahlah ke Badar tuan-tuan. Tahanlah sekejap naik bulit train tu, menyaksikan tempat yang sungguh hebat. Apa kata Sa'ad bin Mu'az pada Nabi SAW? Lau aratnal bahra amamana, kalaulah dibentangkan lautan yang luas di depan kami ini ya Rasulullah, dan engkau merendah lautan ini, nescaya kami orang-orang Ansar akan berada di belakangmu untuk sama-sama mengikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Kerana alatan perang tak ada tuan-tuan, nak perang macam mana? Nabi SAW tiap hari qiyamul lail berdoa pada Allah dengan satu doa yang cukup kritikal. Ulama bahas panjang isu ni, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar kata apa pada Rasulullah, ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, doamu akan dimakbulkan oleh Allah. Apa Nabi SAW minta? Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemenangan kepada umat Islam. Sekiranya kami tidak menang dalam peperangan Badar ini, maka tunggu dan lihatlah
tiada lagi manusia di dunia ini yang akan sujud kepadamu ya Allah. Tuan-tuan bayangkan doa tu lain daripada yang lain. Akhirnya terbukti dalam suratul Anfal, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Allah Ta'ala memberikan kejayaan. Abu Jahal, tuan-tuan, orang yang takabur ni Allah akan matikan dalam lembah kehinaan. Macam mana Fir'aun laknatullah, dia tak pernah demam, dia tak pernah sakit. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Orang yang takabur riak ni Allah akan matikan dalam lembah kehinaan. Matinya, tuan-tuan, di dalam lautan, hanya lemas. Bahkan kuncu-kuncu Fir'aun ni pun boleh selamat. Kalau anak-anak kita mati umur 3-4 tahun tak pandai berenang, mati dekat laut, mati setara anak-anak kecil Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Allah hina dengan kematian, matinya di lautan. Abu Jahal yang juga Rasul Mutakabbir, matinya, tuan-tuan, dibunuh oleh dua pemuda Islam, Muawis dan Muaz, yang berumur dalam belasan tahun, setengah riwayat kata hampir 20 tahun. Dia dah nyawa-nyawikan duduk, tuan-tuan. Ibn Mas'ud datang, dia kata apa pada Ibn Mas'ud? Allah. Dia mengaku Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia tidak beriman dengan Allah. Dia kata, Allah, matinya aku ini sepatutnya mati di tangan panglima Islam. Mana mati di tangan Nabi SAW ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini matinya aku, Ibn Mas'ud, aku ni mati di tangan pemuda yang bekerja sebagai pekebun di ladang korma. Ladang korma. Allah nak hina Abu Jahal, tuan-tuan, punyalah belagak. Nak mati pun belagak lagi. Kan belagak lagi tu. Akhirnya Ibn Mas'ud terus membancung kepalanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, peperangan Badar memberi kekuatan pada umat Islam. Kalaulah umat Islam kalah dalam peperangan Badar, mungkin kita tak berjumpa hari ini. Sebab itulah nuzulul Quran. Baru nak masuk tajuk, tuan-tuan. Tadi seringan aja. Boleh, tuan-tuan? Tunggu, tuan-tuan. Boleh, insyaAllah. Berapa kita nak habis ni, Ustaz? Ustaz, berapa nak habis? 12 malam. Jangan, Ustaz. Saya ni, tuan-tuan, pantang dapat mic. Dapat mic lupa dah penat. Sebenarnya hari ni program yang ketujuh saya. Saya pun tak tahu, saya punya PA dia susun jadual macam mana. Petang tadi ada syuting 3 jam kat Ijrah. Dengan program pagi, subuh, zuhur, asar, semua sampai buka tadi. Lepas maghrib ada, saya pun tak tahu macam mana susunan tu. Tapi saya ni pantang nampak mic. Boleh, tuan-tuan, tunggu sikit lagi, insyaAllah. Kita nak masuk nuzul Quran. Nuzul Quran, Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitab Manahil Al-Arfan fi Ulumil Quran mengatakan Al-Quran itu turun dalam 3 fasa. Pertama, dan Allah Ta'ala, yang mana Al-Quran itu turunnya ke Lauh Mahfuz jumlatan wahidah, secara sekaligus. Seperti mana disebut dalam Al-Quran, bal huwa Quranun Majid fi Lauhin Mahfuz, terpelihara dengan kuasa Allah Ta'ala. 30 juzuk, 6,236 ayat, 114 surah sudah ada. Kemudian turun lagi, tuan-tuan, jumlatan wahidah. Inilah yang disebutkan dalam ayat Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Turunnya Al-Quran bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran di malam Al-Qadar. Iaitulah daripada Lauh Mahfuz turun ke samai dunia, iaitulah langit dunia atau Baitul Izzah, secara jumlatan wahidah, sekaligus, tuan-tuan. Kemudian fasa yang ketiga barulah turun secara berperingkat-peringkat, at-tadarruj, secara munajjama, iaitulah 13 tahun di Mekah sebelum hijrahnya baginda SAW, yang mana ayat-ayatnya memfokuskan kepada ayat-ayat tauhid, akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ayatnya bermula, ya الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية. Tapi setelah hijrahnya Nabi SAW 10 tahun, ayat-ayat yang turun di bumi Madinah Munawwarah, syariat Islam, puasa, solat, zakat, haji. Tuan-puan, ayat-ayatnya banyaknya ayat bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, sebab ramai dah beriman, difardukan kamu berpuasa seperti mana umat terdahulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran sudah berada di depan kita.
tersusun dengan cantik tuan-tuan. Sejauh mana kita membaca dan mentalaahnya, sejauh mana kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan dalam kitabnya Kaifa Nata'amul bil Quran, bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran, dengan 5 tingkatan. Pertama, al-qira'atu wal hifz, dengan kita banyak membaca dan menghafaz Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, kita kena banyak baca, terutamanya bulan Ramadan. Imam Qatadah mengkhatamkan Al-Quran di bulan-bulan selain Ramadan. Setiap 7 hari khatam 30 juzuk. 7 hari khatam, maknanya sebulan 4 kali khatam 30 juzuk. Datang bulan Ramadan, setiap 3 hari khatam, sehari 10 juzuk. Masuk 10 malam terakhir, setiap hari khatam 30 juzuk. Begitu juga Imam Mujahid dan ramai lagi. Bahkan Imamuna mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam sebulan. Maknanya sehari berapa khatam? 2 kali khatam. Ustaz, boleh ke orang khatam Quran 24 jam 30 juzuk 30 juzuk? Macam tipu je. Tapi untuk orang hufaz menghafal Quran, benda ni biasa. Kami mengulang Quran 20 minit untuk 1 juzuk, tapi dengan bacaan hadar, laju. Tadi imam dia baca tak laju tak lambat, baca tadwir kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tapi kalau masuk hadar dia laju sikit. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Dia laju sikit. Tapi jangan laju macam Ferrari, macam dekat setengah tempat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Geram saya tuan-tuan. Saya kalau ada pak imam tu, saya nak cekik pak imam tu. Bukan imam sini yang penting ustaz. Geram saya tengok. Yang saya geram tu tuan-tuan bukan apa, dia punya sembahyang ya Allah 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 Allah. Geram. Sebab dia bangga. Kalau dia mengaku salah tak apa, dia boleh ditemu duga, dia kata apa? Ini sudah turun kemurun atuk moyang kami. Guru-guru kami mengajar ini sunnah. Sunnah kepala dia orang tuan-tuan. Ini ajaran sesat. Sesat lagi menyesatkan. Mana sah sembahyangnya? Allah. Adik-adik kau jangan sembahyang macam tu. Ayah-ayah jangan kita jadi macam burung yang mematuk. Kata Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Ada bacaan yang Imam Syafi'i rahimahullah bahkan tidurnya membaca Quran. Tidur boleh baca Quran. Mukjizat Imam Syafi'i itu berbeza tuan-tuan. Anak-anak tahfiz kita di Selangor, kita ada 22,000 hufaz tuan-tuan. Baru ni ada kami buat ujian syahadah. Dia peperiksaan Quran ni dia paling tertinggi, ujian syahadah Al-Quran. Membaca 30 juzuk tanpa tengok Quran dalam masa sehari, 30 juzuk atau 2 hari atau 3 hari. Ada seorang pelajar ni daripada 4 pagi sampai 10 malam tuan-tuan. Subhanallah. Daripada 30 juzuk ni dia baca tuan-tuan, tak ada satu pun salah. Dia tak lupa walaupun satu perkataan. Dalam Al-Quran ini tuan-tuan ada lebih 77,000 perkataan-perkataan dalam Quran. Tapi masih ada dekat dunia ni ibu ayah. Adanya Allah pelihara Al-Quran kita ni bukan di kitab-kitab mushaf, tapi di dada-dada anak-anak tahfiz. Tak ada satu pun salah tuan-tuan. Saya nak tanda tangan sijil ni, saya menitik air mata. Kami panggil Mumtaz Sofi. Mumtaz bersih, kosong kesalahan. Cuba saya tebuk hafazan tuan-tuan. Boleh sambung tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Kan dah lama jadi imam PKP hari tu. Kita test sikit boleh tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sambung tuan-tuan. Seorang anak kita pandai Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan bayangkan surah Fatihah yang kita lancar itu, tapi anak-anak tahfiz ni 30 juzuk seperti surah Fatihah. 6,236 ayat seperti surah Fatihah. Tapi sebelum dia nak masuk peperiksaan akhir, dia telah mengkhatamkan hafazan daripada 20 ke 40 kali khatam dulu. Setiap hari 3 juzuk, 3 juzuk, 3 juzuk. Setiap hari 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk. Setiap hari 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk. Barulah dia mampu nak ambil syahadah peperiksaan tanpa salah.
Itu baru tingkat yang pertama. Betul orang selalu hina anak-anak tahfiz. Saya geram tuan-tuan. Hei, profesor-profesor universiti belagak betul saya kata. Engkau profesor cuba menghafal kejap, baca-baca. Suruh jadi imam Ustaz. Suruh profesor tu jadi imam. Belagak sangat. Geram kadang tuan-tuan. Tuan-tuan agak senang nak hafal Quran ni lagi zaman fitnah, zaman titi. Tuan-tuan tu adik-adik apa titi? TikTok. Dengarkanlah kan lagu tu kan. Asyik itu je anak-anak kita tahun lepas lah. Tahun ni saya tak tahu lagu apa Ustaz sekarang. Ya. Denyut kan. Macam-macam lagu tuan-tuan. Zaman fitnah. Anak-anak ni baru di tingkat yang pertama. Lepas ni baru dia akan pergi kepada tadabbur. Dia ada step dia. Step yang kedua kata Dr. Al-Qardawi adalah kita fahmul ayat, memahami maksud ayat dengan tadabbur Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Betul bila kita baca Quran, ajak anak-anak tengok langit. Saya bawa anak-anak murid tengok langit sekarang adik-adik. Kenapa Ustaz? Nampak tak langit berdiri, langit itu tanpa tiang. Dulu orang-orang jahiliah memaham bahawa langit ni, bumi dia lelepih. Setiap penjuru bumi ni dia ada tiang menahan langit dari runtuh. Itu yang diorang faham zaman jahiliah. Sedangkan Allah sebutkan bumi ini yukawwir 'alal, dia berputar. Berputar ni dia tak boleh persegi. Putar ni dia bentuknya bulat. Kat situ kita akan mula faham ayat-ayat Quran. Bagaimana ramai saintis-saintis barat, antaranya Profesor Dr. Tejasen. Tuan-tuan pernah dengar? University of Thailand. Dia mengkaji kulit manusia. Dia bentang paper dia dekat Amerika Syarikat, Britain, semua tolak paper dia tahun 1990-an. Dia kata kulit manusia ni ada 3 layer, 3 lapisan. Epidermis, dermis dan tisu terakhir. Dia kata kalau kita bakar kulit ni, adik-adik, kalau kita ambil api bakar, sakit tak sakit adik-adik? Sakit. Habis lapisan pertama, epidermis. Lapisan kedua, dermis. Bakar, sakit tak sakit adik-adik? Sakit. Lapisan tisu yang terakhir, dia bakar, sakit tak sakit adik-adik? Tapi lapisan ketiga, kata Profesor Tejasen, dia kata dibakar kulit tak sakit-sakit. Adik-adik, engkau percaya tak percaya adik? Kalau tak percaya, kau cuba bakar sekarang. Habis kau tak percaya? Sains, akhirnya sains percaya kajian dia. Baru 30 tahun lepas, satu dunia tak percaya. Ketika dia bentang paper ni dalam Islamic Conference, International Islamic Conference di Jeddah, Arab Saudi. Tuan-puan, adik-adik boleh tanya cikgu adik-adik. Kenal cikgu adik-adik? Syekhul Googliyah wal Ustazah YouTubiyah. Kau tekan YouTube, tekan Tejasen. Tuan-tuan boleh dengar live dia bentang paper ni. Ada rakaman dia di YouTube. Tuan-puan, dia kata apa? Apabila dia bentang, seorang sarjana Islam yang hadir membacakan sepotong ayat Quran dalam suratun Nisa. Kullama nadijat juluduhu baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah sebut dalam surah Nisa, ketika mana manusia dibakar dalam api neraka akan merasai kesakitan yang amat. Baddalnahum juludan ghairah. Akhirnya Allah menggantikan dengan kulit yang baru. Tejasen terkejut. Kenapa nak ganti kulit yang baru? Allah jawab jelas, liyadhuqul azab, supaya merasai kesakitan. Apabila dibakar neraka, kulit dibakar, akhirnya Allah ganti. Dibakar, ganti. Banyak kali ganti tuan-tuan. Kenapa? Terjasad beritahu dalam sains, dalam kajian dia, kalau kulit manusia 3 lapisan, epidermis, dermis dibakar, sakit. Tapi lapisan ketiga dibakar, tak sakit-sakit tuan-tuan. Maka Allah gantikan dengan kulit yang lain. Tejasen, profesor daripada Thailand, mengucap 2 kalimah syahadah. Allah, ini dia tadabbur tuan-tuan, memahami ayat sehingga dia memeluk Islam. Dan banyak lagi kalau saya nak bahas 2-3 jam. Ratusan saintis-saintis barat percaya kepada Allah, percaya kepada agama kita, percaya pada Al-Quran.
Yang ketiga, bagaimana kita nak muamalah dengan Quran adalah kita beramal dengan isi kandungannya. Kita mendengar majlis ilmu, ikut perintah Allah Ta'ala dan sebaik. Keempat, yang ini yang jarang kadang kita buat, ayah-ayah, ibu-ibu, jadikan ayat Quran sebagai ruqyah, sebagai syifa. Al-Quran ini adalah syifa, penyembuh. Kalau kita sakit tuan-tuan, bukan tak boleh pergi hospital, ya kena ke hospital. Betul anak-anak demam bagi Panadol, betul, saya kata tidak. Doktor-doktor kasih minta maaf saya cakap. Tapi yakin dulu dengan Al-Quran. Al-Quran ini penyembuh. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan penyembuh bagi segala penyakit. Kalau kita yakin dengan Allah. Ambil tangan tuan-tuan, anak kita sakit. Anak saya tuan yang kecil tu, dia tahu dah. Kalau dia demam je, dia akan ayah, 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 ayah. Dia letak tangan je, suruh apa? Dia suruh ruqyahkan dia. Anak 3 tahun dia dah tahu sebab dari kecil kita dah ajar. Bukan ayah, ayah, Panadol, Panadol. Anak kita, ayah demam, ubat, ubat. Kita dah biasa dengan dunia ni. Bukan tak boleh. Cuba dulu dengan Fatihah. Letak tangan kat kepala nak baca. Tapi jangan baca macam Ferrari tadi. Amin. Baca dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, itu dah berlagu Ustaz. Tak payahlah berlagu. Yang kita mampu bertajwid. Letak tangan kat belakang. Baca Fatihah. Baca Bismillahilladzi. Tanpa boleh ikut saya. Doa ni doa penting. Waktu saya ziarah mufti kerajaan Brunei beberapa bulan lepas, Ustaz balik Malaysia, ingatkan dekat masyarakat kat Malaysia, orang Malaysia jarang baca doa ni, dia kata. Sebab zaman ni zaman musibah, macam-macam penyakit ada. Ajarkan anak-anak kita terpelihara dari segala penyakit. Nabi SAW menyebutkan siapa yang baca 3 kali doa ini, maka daripada pagi sampai ke petang Allah pelihara daripada sebarang musibah. Dan siapa yang baca belah petang, Allah akan pelihara dia daripada petang sampailah ke malam dan besok paginya. Ikut saya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin. Baca 3 kali tuan-tuan. Allah Ustaz tak hafal, Ustaz tak apa. Tanya Syekhul Googliyah. Ataupun tuan-tuan boleh tekan Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru. Pun boleh tekan aja dekat Google. Tuan-puan, buatlah 3 kali baca pagi, 3 kali baca petang. Nabi sebut hadis ni sahih. Kita terpelihara dari sebarang musibah. Orang nak curi tak jadi nak curi. Orang nak rompak rumah kita tak jadi. Anak-anak kita sakit tak jadi sakit. Sebab Allah pelihara kita. Subhanallah. Sebab itu ayat Quran perlu dijadikan ruqyah. Jadikan syifa tuan-tuan. Dan yang terakhir kelima, kata Dr. Yusuf Qaradawi almarhum, mengatakan kita kena jadikan Al-Quran sebagai dustur. Pegangan hidup kita tuan-tuan. Pegangan ni maknanya besar. Kita kena percaya pada Al-Quran. Complete way of life. Kalau kita sebut tentang perundangan hari ni, mahkamah kita sivil, ya kita tak boleh buat apa. Tapi jangan ada di kalangan kita yang percaya, lah Ustaz, hukuman hudud ni tak relevan Ustaz. Mana ada orang potong-potong tangan dah, bunuh-bunuh, apa mati balas kisas, tak ada dah Ustaz. Kan? Orang satu dunia sekarang ni menghapuskan apa ni? Hukuman gantung kan, hukuman mati. Banyak dah pembebasan bersuara katanya. Sedangkan dalam Quran adanya qisas. Kalau mati dibalas mati, darah dibalas darah tuan-tuan. Dekat Madinah tu saya pernah tengok, penuh diumumkan ada orang nak dihukuman qisas. Ditarik kepalanya, ditutup, diheret, dah tak boleh berjalan dah. Ambulans penuh, yang nak ditangkap, yang nak dihukum seorang saja. Diisytiharkan dia membunuh seorang. Ketika mana nak dilibas tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang ibu berlari. Qif, 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 kata dia. Berhenti, berhenti. Rupanya ibu kepada waris yang dibunuh. Dia kata apa? Wahai anakku, aku ampunkan dosa engkau. Aku berikan kebebasan pada engkau untuk kau bertaubat pada Allah. Tuan-tuan tengok indahnya Islam. Ketika mana mahkamah sivil, ketika mana hakim tu dah memutuskan hukuman mati, maka tidak akan ada patah balik. Buat rayuan, mungkin rayuan lepas tu tak boleh patah balik. Tapi dalam Islam, walaupun mahkamah telah memutuskan, maknanya hukum mati balas mati, gantung ke pancung lah, tapi kemaafan masih diberikan dalam Islam. Indahnya Islam. Tuan-puan tengok tak?
Awal tahun itu dengan ujung tahun lepas, tuan-puan, apa ni, bicara file syariah TV Hijrah. Saya tahu mesti tuan-tuan tak tengok sebab saya jadi host dia. Kalau artis tuan-tuan tengok kan. Nanti insya-Allah akan sambung lagi untuk episod-episod akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, jadikan Quran sebagai dustur. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, pimpinlah keluarga kita dengan bacaan Quran. Sebab Al-Quran ini akan menjadi syafaat pada kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran ni adik-adik akan menghadap Allah. Asyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa yang kita puasa ni akan menyerupai seseorang. Macam mana amalan kita dalam kubur kan tuan-tuan? Kan amalan kita akan menyerupai seseorang. Kalau amalan kita baik, dia menyerupai muka yang senyum yang baik. Tapi amalan yang jahat yang banyak, maka dia akan menyerupai wajah yang menakutkan, mengerikan. Begitulah puasa menghadap Allah. Quran menghadap Allah. Apa kata puasa? Mana'tu lahu minal akli wasyahawati fin nahar. Wahai Tuhan, puasa bercakap di depan Allah, mempertahankan kita tuan-tuan. Wahai Allah, aku telah melarang hamba ini daripada makan dan melakukan syahwat dosanya di waktu pagi. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku syafaatkan hamba ini. Tidak cukup, datang pula Al-Quran menghadap Allah Ta'ala. Dalam hadis Tirmizi ni tuan-tuan, apa kata Al-Quran? Mana'tu lahun nauma fil lail, aku telah melarang hamba ini daripada tidur waktu malam. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku syafaatkan hamba ini. Qala fayushfa'an, maka akhirnya diberikan izin keduanya untuk beri syafaat kepada hamba itu. Harapnya kitalah tergolong dalam golongan itu. Tuan-puan, ada kisah menarik sikit lagi tuan-tuan. Seorang syekh di Jakarta, ulama Al-Quran Qurra, lahir di Madinah, hafal kat Masjid Nabawi, dia campur Arab Indon. Dia cakap Indonesia pun pelat. Syekh Ali Jabir meninggal dunia tahun lepas tuan-tuan akibat Covid. Sebelum PKP viral satu video yang beliau ni mimpi tuan-tuan, bermimpi yang beliau mati. Nampaklah keluarga uruskan jenazah, jenazah diusung, dikebumikan dalam liang lahat. Dia kata apa tuan-tuan? Ketika saya berada dalam liang lahat, saya hanya melihat kegelapan saja dan sunyi dalam kubur. Tiada siapa yang menolong saya. Allah takut tuan. Dia kata dia takut. Tapi tiba-tiba ada satu titik cahaya dalam kubur yang mata saya memfokuskan ke titik itu. Dan titik cahaya itu makin besar dan makin besar. Dan akhirnya menerangi kubur terang benderang dan saya berani. Lalu dia bertanya kepada cahaya itu, wahai cahaya, siapakah engkau sebenarnya yang menemankan aku dalam kubur? Tuan-tuan, cahaya ini menjawab, walaupun ini mimpi tuan-tuan, tapi mimpi orang yang benar, mimpi orang yang beriman berbeza. Itu cerita ni viral. Dia kata apa? Siapakah engkau wahai cahaya? Cahaya ini menjawab tuan-tuan, aku adalah Al-Quran yang kau baca. Hari-hari engkau berteman dengan aku di dunia, maka hari ini aku menemankan kau di dalam kubur yang sunyi. Aku terangkan kubur kau kerana hari-hari kau membaca dan mengulang Al-Quran. Tersendak Syekh Ali Jabir, Allah menceritakan kisah ni kepada semua orang supaya jangan kita tinggalkan Al-Quran tuan-tuan. Teruslah membaca dan mentadabbur isi kandungan Al-Quran. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman saya waktu belajar kat Mesir dulu, Syekh Jibril jadi imam, jalan raya penuh tuan-tuan, 300 meter dari masjid, jalan raya penuh, malam 27 Ramadan. Saya pula, kenapa ramai sangat orang? Bau martabak tak ada, bau roti john tak ada, baju hari raya tak nampak. Orang berpusu nak pergi masjid. Saya semayang malam 27 Ramadan atas tar jalan raya. Adakah jemaah kita pernah semayang kat luar tu Ustaz? Kat tar ada. Semayang Jumaat ada. Ada bawa sejadah lah. Saya tak bawa sejadah hari tu tuan-tuan. Semayang atas tar. Depan saya semayang tu ada dinding tinggi, dalam tu ada gereja, saya ingat lagi.
Allah, saya kata tak feel. 10 rakaat dia akan rehat sekejap. Saya pun rehat. Orang Arab ni dia macam tu, tarawih 10 rakaat rehat. Kalau di Mekah dulu 4 rakaat rehat, tawaf. Bukan 4 rakaat minum, tuan-tuan. 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Begitu penduduk Mekah zaman dulu, mereka semayang, mereka tak dapat tawaf. Jadi penduduk Madinah dia nak lawan ibadah ni, boleh kita dengki. Oh, dia buat lebih, aku nak buat lebih. Jadi penduduk Madinah buat sampai 39 rakaat solat tarawih. Kita 8 rakaat pun dah pancit, tuan-tuan, kan? Para sahabat dulu semayang tarawih, ayatnya panjang-panjang, ratusan ayat, tuan-tuan. Zahabah syatrul lail, sehingga semayang tarawih ni sampai habis lebih separuh malam. Separuh malam ni 12 malam, dah dekat pukul 1 tu baru habis tarawih. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, masih berbaki lagi sebelum subuh, boleh tak kita sambung lagi solat tarawih, solat qiyam? Allah, tuan-tuan, kita agak-agak kiamat dunia kalau ada jemaah cakap macam tu. Ustaz, kita semayang tarawih tambah lagi Ustaz, kita belum lagi cecah 12 malam. Saya agak kiamat kalau dunia macam tu. Allah, zaman Nabi begitu mereka ta'assub dengan ayat-ayat Quran. Tuan-tuan, malam 29 saya datang sekali lagi. Saya tak puas hati sebab saya sayang asar. Ni Zohor saya sampai jalan raya clear. Saya kata ni mesti ramai orang balik kampung ni. Macam kat Malaysia, tuan-tuan, 29 Ramadan berapa orang datang Ustaz ke sini? Adalah berapa soft, satu soft Ustaz. Itu pun kadang-kadang Pak Imam, Pak Bilal yang tinggal. Itu pun kalau Pak Imam tak sakit perut. Kan kadang-kadang Pak Imam sakit perut. Pak Bilal semua dia cover. Tuan-tuan, 29 Ramadan, sebelum Zuhur saya sampai nak semayang tarawih. Tuan-tuan, ada ke orang kat Malaysia ni nak semayang tarawih, Zuhur dah sampai menantikan tarawih? Ada ke Ustaz? Imam pun tak buat macam tu Ustaz, kan? Ini kat sana begitu. Masjid Amru wal Asr. Tuan-tuan cari masjid ini, masjid tertua 1000 tahun lebih usianya. Pergi tuan-tuan, jalan clear. Oh, alhamdulillah, doa dimakbulkan. Saya kata dengan kakak, alhamdulillah. Kita baru sampai, seronok tuan-tuan. Pelajar baru, pelajar tahun 1. Jadi masuk belakang masjid ni penuh kemah. Nak masuk masjid tak dapat. Masuk kemah pun jadilah. Masuk kemah, ramainya manusia orang iktikaf. Daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Tarawih, tengah-tengah sembahyang, tuan-tuan. Sebab malam 29, malam 27 mereka ta'assub dengan Lailatul Qadar. Tapi malam 29 ni malam khatam Al-Quran. Nak tutup habis 30 juzuk. Tengah-tengah semayang ni tiba-tiba bunyi macam ada orang meletup. Bunyi letupan. Macam tu, kejebung, kejebung. Dalam masjid ni. Kita semayang ni dah tak khusyuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kenapa ni Allah? Sebab Mesir ni negara darurat. Bila-bila masa boleh berperang. Tepi Israel tahun 1960-an pernah berperang nak ambil apa ni, terusan Suez tu. Sebab itu dekat Mesir ni mana traffic light ada polis. Sebab traffic light Mesir ni merah adalah hijau, oranye adalah hijau, hijau memang hijau. Tuan-puan faham tak faham? Maknanya perhiasan aja. Polis yang kena jaga. Tapi sekarang ni macam dah okey sikit, tapi polis masih banyak. Jadi tuan, saya ni dah tak khusyuk dah semayang. Allah, ni kenapa orang kena tembak ke apa ni, dah tak khusyuk. Rupanya baru saya perasan depan saya, belah kanan ada nampak bayang-bayang. Rupanya orang jatuh pingsan. Bunyi meletup tu orang, orang jatuh betul-betul, kedebung pingsan. Kedebung, kedebung. Rakaat 2, kedebung, kedebung. Mana ada kat Malaysia macam tu? Kita semua ini, ya Allah, kenapa? Baru saya perasan, ya Allah, malam ni kan juzuk amma. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Cerita tentang hari kiamat banyak dalam juzuk amma. Orang takut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cerita dunia ni dilipatkan oleh Allah. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat, hari yang menggemparkan itu, hari yang mana manusia kita ni akan musnah menjadi kelkatu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung ganang musnah menjadi debu. Orang-orang Arab ni apabila dia dengar ayat Quran, dia tadabbur, tuan-tuan. Dia takutkan Allah Azza wa Jalla. Dia faham ayat Quran tu sehingga mereka pingsan, tuan-tuan. Allah,
Inilah sifat mukmin sebenar. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin ini apabila dibacakan nama Allah, wajilat qulubuhum, tuan-tuan, hatinya akan gemetar takutkan Allah. Allah, tarawihnya sampai pingsan. Kita tarawih pingsan kak, tuan-tuan? Pingsan dengar semayang tu. Allah bismillah. Ya Allah ya Tuhanku. Kena pula soal ini. Saya pergi ni, ini kapet dah lama tak tukar saya. Ya, lama dah tak tukar. Semalam ada dekat Siti Alam. Masjidnya, surau Jumaat baru tukar Ustaz. Kecil aja dalam tu, tapi dekat 70,000 tebal. Tenggelam, yang kita kepala tu tenggelam tu. Yang itu aircon pula baru servis. Itu kalau sujud takut tak bangun, tuan-tuan. Memang pengsan betul-betul. Abang bangun bang. Dah berapa rakaat dah kita ni? Pengsan. Beza kita dengan orang-orang. Sebagai penutup pada tazkirah kita malam ini, tuan-puan, nuzulul Quran, ingatlah ayah-ayah, ibu-ibu, kita tidak lama di dunia. Kita mendekati kiamat kecil kita, iaitulah hari kematian kita. Hari-hari kita dengar kawan demi kawan, kita dengar saudara mara kita pergi meninggalkan kita. Tidak lama lagi kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala ingatkan sejelas dalam Quran, idza balagha arba'ina sanah, apabila umur mencecah 40 tahun, maka kita kena banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, tuan-tuan. Kerana para ulama bahas panjang umur 40 tahun. Kalaulah 40 ke 50 tahun kita masih tak berubah, maka Allah Ta'ala memberi peluang, tuan-tuan, 50 ke 60 tahun. Sekiranya 50 ke 60 tahun kita masih tak berubah, masuk ke 60 tahun, maka kekallah kita dalam dosa dan maksiat, dan sukar untuk kita berubah. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya penutup amalan kita ini bergantung kepada amalan harian kita, tuan-tuan. Kalau kita sering dengar majlis ilmu, ada orang mati dengar kuliah, ada syekh dekat masjid, dia selalu bagi ceramah. Allah, nikmat, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah panggilnya, matinya dalam keadaan keringat di dahinya, meninggal dunia tengah bagi kuliah. Viral tahun lepas di mana, tuan, di negara kita. Mufti Ming, dia ulas video ni. Ada seorang khatib di negara Malaysia, dia kata dalam English lah, dia cakap, Allah, beruntungnya khatib itu 40 tahun dia menyampaikan amanat kepada masyarakat, berdakwah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. 40 tahun. Akhirnya Allah matikan dalam keadaan dia sedang berkhutbah, tuan-tuan. Allah, kita nak mati yang bagaimana, tuan-tuan? Saya lepas PKP tu ada majlis walimah sepupu. Ada orang datang kenal, Ustaz, piu ambil gambar lama tak jumpa. Okey, pak cik dalam 6 series lah, 60-an. Ustaz ambil gambar, Ustaz tolong ambil kan. Lepas tu nak ambil gambar, dia suruh saya selfie lah. Selfie ni, ambil gambar ni ada dua, satu daripada kamera, satu daripada WhatsApp. Rupanya dia dari WhatsApp, dari grup WhatsApp lah. Apabila saya nak tertekan, saya tertekan back, maknanya kembali ke grup WhatsApp tu. Saya tak tekan kamera tu, tersalah tekan. Apabila tertekan back ke grup tu, terkejut saya, tuan-tuan. Ada gambar perempuan bogel. Ya Allah ya Tuanku, menggeletar saya. Pak cik ni lagi, ya Allah Ustaz, ya Allah. Dia pun dah tak tahu nak buat apa. Dia scroll gambar demi gambar, video demi video. Allah Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Dia merah muka, saya pun merah muka. Rupanya, tuan-tuan, pak cik ni cakap, grup ni grup sekolah lama Ustaz. Dia orang suka kongsi dah tua-tua benda tak baik. Allah, tuan-tuan, bahaya, tuan-tuan. Kritikal, 60 tahun kritikal. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu 60 ke 70, tak ramai yang melepasi. Allah takut, tuan-tuan. Left lah saya, tuan-tuan. Saya banyak grup
Saya agak ratusan grup saya agak. Saya alhamdulillah 2 tahun ni dilantik presiden. Tadi presiden Tahfiz lah. Ni presiden taekwondo Malaysia. Saya nampak je comel. Tapi tali pinggang hitam saya 6 degree black belt. 6 dan dia panggil. Tak dan-dan kan. Saya kira ni bulan 8 ni akan wakil Malaysia dah confirm. Walaupun presiden wakil Malaysia peringkat dunia Ustaz. Aku pun tak faham diri aku ni. Dalam grup tu banyak Chinese, Indian. Misalnya, alhamdulillah maha guru kami berapa orang memeluk Islam tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan. Soalnya maha guru memeluk Islam, anak-anak murid ni mula masuk Islam. Hebat tuan-tuan. Tu dakwah saya. Bukan tak pilih silat ustaz, takkan tak pilih silat. Dulu kami sekolah kami pun silat juga. Tapi kawan saya lawan time-time dululah, dulu tuan. Sekarang okey dah. Tengah-tengah lawan, tiba-tiba dia lawan 5 orang. Dia tak sedar dia lawan. Dia sedar bila aku lawan dah jatuh 5-5 dah pengsan dah. Ada benda masuk. Sejak tu kami buat taekwondo je pernafasan. Sekarang ni alhamdulillah silat dah mula bagus sikit lah. Alhamdulillah banyak penambah baikan sebab dulu banyak ilmu kebatinan sebagainya. Jadi diorang ni kongsi benda-benda tak baik ni. Saya cakap terang tak ada, aku left. Saya left, saya cakap sebagai presiden tolong hormat. Tuan-puan kena tegas. Ayah-ayah left grup-grup tu. Ibu-ibu malam ni cek grup WhatsApp suami. Maaflah, kadang-kadang ni kita tak perasan. Budak-budak kawan-kawan sekolah rendah tuan-tuan, kadang-kadang saya pun sama. Kau rendah tak kenal dah lama dah, dia kongsi benda tak baik. Saya kata sekali lagi aku left, saya cakap kan? Jadi hati-hati tuan-puan, bimbinglah keluarga kita di jalan benar. Akhir sekali tuan-puan, saya minta kebenaran pihak masjid. Saya mewakili Persatuan Tahfiz Negeri Selangor, kami 20,000 hufaz tadi. InsyaAllah pada minggu depan 15 dan 16 April kami akan buat istimak hufaz Selangor tuan-puan. Ada 3,000 hufaz akan berbuka puasa. Kalau ikut kos dekat 150,000. Kami baru dapat dekat 60,000 kumpul. Tengah tunggu duit zakat tak turun-turun lagi. Adalah sikit Raja Negeri bagi 10,000 nya tu. Jadi kita cek dana tuan-tuan. Ada kelulusan dengan MAIS. Tuan-puan, man fattara saiman, barang siapa yang bagi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahalanya. Tuan-tuan sponsor 100 orang, 100 pahala tuan-tuan dapat. Pelajar-pelajar tahfiz ni sehari sampai 10 jam dia baca Quran. Tuan-tuan bayangkan kualiti puasa anak-anak tahfiz ni. 10 jam bacaan Quran kita alhamdulillah boleh dapat tuan-tuan dengan sponsor. Ada tabung kat luar, buka pintu ni ada tuan. Bung besar ada surat dia semua. Nanti ayah-ayah ibu-ibu bolehlah tengok-tengok, jangan senyum je kat tabung tu. Allah ustaz, manalah kami bawa tabung, bawa duit ustaz, tak apa. Ibu-ibu tak bawa duit tak apa, gelang cincin boleh masuk. Saya agak muat ustaz, dia punya lubang tu muat insya-Allah. Ayah-ayah tak bawa duit, tak bawa ustaz, mana datang bawa duit? Tak apa ayah, saya tengok motor banyak kat luar. Kunci motor lepas masuk saya agak. Esok bagi geran, tak ada gurau tuan-tuan. Mana yang kita mampu tuan-tuan, jangan kedekut bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW ajwadan nas fi Ramadan. Nabi pemurah dan amat pemurah di bulan Ramadan. Tuan-tuan, ni bukan untuk saya, bukan untuk sekolah saya, tapi 3,000 fas kami kumpul daripada seluruh negeri Selangor, dekat hampir 50 sekolah. Kami kumpulkan sebab ada yang dah cuti. Jadi bolehlah sama-sama tuan-tuan bantu insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati, diberkati Allah. Saya minta maaf terkasar bahasa terlanjur bicara. Kita tutup dengan sedikit bacaan doa, mudah Allah merahmati kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان
Allahumma sallimna di Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami menadahkan tangan-tangan kami yang penuh dosa noda ini ya Allah. Di malam, di hari 17 Ramadan, malam 18 Ramadan ini, hari berlakunya peperangan Badar, nuzulul Quran ya Allah. Kami mohon kepadamu keampunan ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Dalam hadis Nabi-Mu ya Allah, rugi besarlah mereka yang memasuki bulan Ramadan sehingga habisnya Ramadan, tetapi dosa-dosanya belum diampunkan. Maka rugi besarlah manusia ini. Jauhkan kami daripada golongan orang yang rugi ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, zuriat kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami, saudara mara kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami dan umat Islam di dunia ini ya Allah. Ya Rahman, kami duduk dengan aman, tenteram ya Allah, makan dengan selera. Tapi umat Islam yang berada di Palestin dihina ya Allah, dibom di Gaza, mereka dipukul ya Allah. Ketika mana di bulan yang mulia, Kau berikanlah kekuatan kepada umat Islam. Kami tidak mampu untuk ke sana mengangkat senjata ya Allah, tapi kami sampaikan doa-doa kami sebagai senjata umat Islam di sana ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur Kau telah berikan Ramadan sehingga malam yang ke-18 ya Allah. Nikmat yang cukup besar ya Allah. Ada ahli keluarga kawan kami ya Allah yang pergi lebih awal. Mereka tidak bertemu pun Ramadan. Dalam usia kami yang banyak dan lanjut usia ini ya Allah, kurangnya bekalan kami di akhirat nanti. Tak ada ya Allah, bekalan kami tak ada ya Allah. Kami mohon padamu malam-malam yang akhir ini, andai kata Ramadan tahun ini terakhir buat kami ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, terimalah ibadah puasa kami ya Allah, terimalah iftar sahur kami, terimalah salat fardu, salat tarawih, salat qiyam kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran tadarus kami ya Allah, hifzul Quran kami. Terimalah wakaf, sedekah, zakat yang kami lakukan ya Allah. Andai benar tiada lagi Ramadan untuk kami, kami mohon padamu, temukanlah kami dengan malam Al-Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatal qadri khairum min alfi syahr. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau peliharalah negara dan negeri kami ya Allah, terus aman, tentram, makmur, sejahtera. Jadikanlah masyarakat ahli qaryah masjid ini dikuatkan iman dan takwa ya Allah, diberikan taufik hidayah untuk sering salat berjemaah di masjid dan di surau ya Allah. Kuatkanlah hati-hati masyarakat di sini untuk menghadiri majlis-majlis ilmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah zuriat-zuriat kami. Mereka hidup di zaman fitnah hari ini, media sosial yang menakutkan ya Allah. Kuatkanlah hati kami ya Allah untuk sering membaca dan mentadabburkan Al-Quran ya Allah. Berilah kekuatan pada kami ya Allah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.